Allah dan Rasulnya yang terangkan. Jadi perkara sunat pun ibadah wajib masuk dalam Al-Quran, ibadah sunat juga masuk dalam Al-Quran. Itu yang dikatakan tadi, bahawa suratul Fatihah ini adalah ummul kitab, ibu kepada Al-Quran, kerana menceritakan keseluruhan Al-Quran dalam suratul Fatihah. Baik, kemudian yang keempat, keterangan tentang jalan sebab bahagia. Dan kelima, kisah orang yang menuntut keterangan tentang jalan-jalan sebab bahagia. Bermaksud diterangkan bagaimana nak bahagia. Ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk pada Allah untuk jalan yang lurus. Kemudian apa yang kita minta? Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebab-sebab bahagia dengan cara apa? Tak ada jalan lain. Sebab bahagia ikut orang yang berjaya. Itu sebab bahagia. Hari ni kalau kat dunia ni nak tengok orang ni, diletakkan satu idola satu kat dunia ni kan. Ni orang Malaysia berjaya, orang ni naik ke bulan dan sebagainya. Tunjukkan hebat. Tunjukkan orang yang hebat, baru manusia boleh jadi hebat. Tetapi Allah datangkan Nabi dan Rasul sebagai petunjuk, sebagai Rasul, penyampai. Kerana apa? Inilah jalan-jalan kebahagiaan yang kita nak cari. Adalah sebab tu di dalam Al-Quran ni bukan satu kisah, bukan kisah Nabi Muhammad saja, kisah Nabi Allah Ibrahim, kisah Nabi Allah Musa, kisah Nabi Allah Isa, kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Semua diterangkan bagaimana mereka ini didatangkan ujian dan akhirnya berjaya dalam ujian tersebut. Kemudian yang lima, pasal itulah isi Al-Quran. Yang kelima, kisah orang yang menurut ajaran Allah dan kisah orang yang melanggar atau menderhaka peraturan-peraturan Allah. Sama juga kalau kita lihat siapakah orang berjaya, disebutkan siapa manusia yang berjaya. Begitu juga di dalam Al-Quran ini, kalau kita katakan suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang Allah murkai, dan juga bukan orang yang sesat. Yang murkai dalam Al-Quran dinyatakan tentang kaum Yahudi. Di dalam Al-Quran juga diterangkan orang yang sesat, siapa dia? Orang Nasrani. Semua kisah dalam Al-Quran ini, inilah dia kisah-kisahnya. Semuanya bermula dalam suratul Fatihah. Baik, kita masuk pada ayat yang pertama. Ayat yang pertama dalam suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Nampak macam mudah. Satu ayat saja, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tuan-tuan lihat bagaimana Allah mulakan suratul Fatihah, mulakan Al-Quran dengan Bismillah. Menunjukkan ianya kaedah, peraturan yang sepatutnya manusia buat. Nak buat apa-apa mesti mula dengan Bismillah, dengan nama Allah. Nakkan keberkatan juga dengan Bismillah. Tetapi Bismillah ini bukan pada semua benda. Benda yang baik, dan kadang-kadang benda yang baik pun ada waktu-waktu tertentu tak mula dengan Bismillah. Contoh, bila di khutbah beri salam. Waktu orang beri salam, dia beri salam dulu ke Bismillah dulu? Kadang-kadang ada orang cantik dia punya bicara dia, Bismillahirrahmanirrahim, yang dimulakan ini. Lepas tu baru cakap Assalamualaikum. Itu kalau dia ingat. Kan? Akhirnya dia cinta ni, puji orang ni, okey, yang berhormat ini, yang Indo ini. Lah kali Assalam pun tak ada. Kan? Sebab itulah ulama kata Assalam qablal kalam. Beri salam dulu. Sebab walaupun benda tu baik, tapi takut lupa nanti. Kan? Kena beri salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah Bismillah. Itu benda baik, tapi tak dimulakan Bismillah dulu. Kerana apa? Mana orang jalan tepi jalan nampak Pak Haji, kan, Pak Haji terus Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Tak ada. Pak Haji, Assalamualaikum. Kan? Beri salam dulu baru Bismillah.